Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada para penonton, saudara-saudari yang kini mengikuti kami di siaran secara langsung di laman Facebook Penerangan Perak Page untuk slot pada petang ini Influencer at Japan Negeri Perak bagi siri kedua. Baik, bersama dengan kita pada hari ini adalah seorang panel jemputan yang kita bawakan khas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Perak, iaitu teknologis Faizal Azli Mahat merupakan Timbalan Pengarah Pengurusan Servis dan Advokasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Negeri Perak. Kalau boleh kita dengarkan sikit ataupun say hi, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Sarah, terima kasih. Macam mana preparation untuk Ramadan kali ini? Ramadan kali ni macam biasa, tak ada apa yang lebih yang kurang. Sambutan di sini, Ramadan di sini kira ala kadar apa yang seadanya dan jalankan tugas-tugas seperti biasa. Baik, okey, sebelum kita berkupasan tentang topik kita lebih lanjut, mungkin saya boleh bacakan sikit background ataupun latar belakang kita punya panel hari ini. Beliau berkelulusan dalam bidang reka bentuk antarmuka dari Universiti Multimedia Malaysia dan juga pengurusan perniagaan dari Universiti Teknologi Malaysia dan pernah berkhidmat di Jabatan Komunikasi Strategik, Jabatan Hal Ehwal Parlimen dan kini di Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Negeri Perak. Itu dia serba sedikit tentang panel jemputan kita pada kali ini. Cuma saya tertarik dengan bidang pembelajaran Tuan yang pernah Tuan belajar sebelum ni. Mungkin boleh cerita sikit tentang reka bentuk antarmuka. Mungkin ada di antara penonton kita ni pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun insyaAllah minggu depan kita akan dengar keputusan STAM pula. Mungkin mereka tertarik dengan reka bentuk antarmuka. Boleh ceritakan sikit Tuan sebelum kita ke slot topik kita. Okey, terima kasih Sarah. Berkenaan dengan yang itu, antarmuka, basically dia nama lainnya adalah interface design lah. Dia merupakan salah satu daripada pecahan kepada bidang reka bentuk atau design yang ditawarkan di kebanyakan universiti sekarang. Dia bukan pecahan daripada dipanggil interface design, di mana dia lebih kepada bagaimana kita mereka bentuk satu antarmuka ataupun produk punya interface, bagaimana interaksi pengguna dengan produk ataupun sekarang ni website, application, apa semua. Dia lebih ke arah itulah. Dia adik-beradik dengan grafik juga lebih kurang. Okey. Mungkin ada di luar sana yang berminat. Kalau kata nak tanya lebih lanjut ke, boleh PM ke? Tak ada. Okey. Okey. Baik Tuan, kita nak tahulah macam hari ni kita akan discuss ataupun bincangkan tentang tangani berita palsu. Sesuai dengan bulan Ramadan, berita palsu ni kalau kita kaitkan dengan bahasa biasanya mungkin fitnah. Boleh ya? Fitnah. Lebih kurang. Boleh, kita boleh katakan begitu juga. Okey, ataupun boleh Tuan teruskan untuk menceritakan sikit apa sebenarnya berita palsu yang kita nak kongsikan pada petang ini. Silakan. Baik, terima kasih Sarah. Berita palsu ataupun dalam di setengah-setengah negara dia mempunyai terma-terma yang berbeza. Ya, kita pernah dengar, kita panggil sebagai, ada negara kategorikan dia sebagai false news. Ya, dan satu lagi ada setengah panggil sebagai disinformation. Okay, bagi kita di sini disinformation ataupun miscommunication itu sendiri adalah pecahan kepada fake news ataupun berita palsu. Kalau kita tengok miscommunication ni lebih kepada berita palsu yang disebarkan tanpa niat. Dia tak tahu berita tu palsu atau betul, dia just pengguna hanya terus sebarkan dengan niat untuk berkongsi sesuatu berita. Itu miscommunication lah, misinformation. Dan ada satu lagi pecahan kepada fake news atau berita palsu ni kita panggil disinformation. Ini yang kita bimbangkan kerana disinformation ni adalah tergolong daripada berita-berita atau maklumat palsu yang kandungannya dicipta, direka dan disebarkan dengan tujuan atau niat yang tidak baik, dengan niat untuk mengelirukan, memperdaya ataupun
menyebabkan kemudaratan kepada masyarakat luas. Itu kalau kita lihat apa itu berita palsu lah, ya, secara in general. Kerana hari demi hari sekarang ni kita lihat sesuatu berita ni semakin banyak, dalam ekosistem kita sekarang berita palsu banyak. Dan pasca COVID-19 ni kita lihat sendiri penggunaan ataupun kita punya penerimaan berita itu melalui media-media sosial, media-media elektronik menjadi begitu tinggi, begitu tinggi, dan perkara ini akan dimanipulasi oleh pelbagai pihak, pihak yang baik, pihak yang mempunyai niat yang tidak baik akan memanipulasikan kaedah kita menerima berita ini secara digital ini untuk create satu suasana ataupun keadaan yang tidak baik melalui berita-berita palsu lah, basically itu, dan dia cuba membentuk satu persepsi atau kegetaran awam kita panggil, dengan mensensasikan berita-berita yang tidak tentu sahnya ini. Bila dengar Tuan Kupas dia punya maksud tu saja, saya dah percaya. Sebabkan setitik saja mungkin dia akan menimbulkan banyak lagi kan isu-isu yang lebih negatif ataupun yang kita lebih risau, memberi impak yang tak baiklah kepada masyarakat dan juga pembangunan negara kita lah khususnya. Betul. Sebab kalau kita lihat berita palsu ni kadang-kadang komponennya ada pelbagai. Ada setengah-setengah berita palsu dia sepenuhnya palsu. Keseluruhan berita tu adalah palsu. Ada setengah-setengah pula hanya sebahagian saja palsu, sebahagian lagi benar. Okay? Ini bila kita katakan dengan disinformation, maknanya dia dicipta atau direka untuk mencipta satu suasana atau keadaan yang tidak stabil atau tidak senang di kalangan masyarakat umum. Maksudnya dia campur adukkan antara berita betul dengan dia tambah sikitlah berita yang mungkin information yang tidak berapa tepat tu dekat berita benar tu tadi yang betul. Jadi itu juga kita anggap berita palsu ataupun fake news yang mengganggu gugat masyarakat kita sekarang lah. Kadang-kadang intention ataupun keinginan mereka hanyalah untuk mensensasikan sesuatu topik ataupun maklumat tu, betul tak? Dan kita sangat risau. Sebenarnya kadang-kadang, yelah saya pun kadang-kadang concern. Macam contoh ibu bapa kita yang baru saja celik IT ni, tahu je terus dia share dan benda tu meluas dan sebagainya. Kalau kita macam gen yang baru ni mungkin kita akan tapis dulu dan tahu selebihnya kan. Jadi dekat situ mungkin kita boleh bantu untuk masyarakat kita tahu, nak kenal pasti macam mana sebenarnya berita palsu ni kita boleh identify ataupun kenal pastilah lebih detail supaya mereka tahu macam mana ini palsu, ini sebenarnya yang betul. Silakan Tuan. Okey. Seperti yang saya ulas awal tadi, berita palsu ni ataupun apa sajalah maklumat-maklumat di media sosial, di media elektronik sebenarnya terbuka kepada semua golongan, golongan kanak-kanak sekalipun, dewasa, apatah lagi golongan-golongan berumur ni. Jadi media-media seperti handphone, komputer, aplikasi message, itu semua terbuka untuk kita, memang mudah untuk kita dapat berita-berita. Dan memang saya setuju dengan apa yang Sarah kata tadi, masyarakat sekarang suka jadi first to share, orang kata. Betul. First to share, first to know, first to everything lah. Sebab keupayaan untuk mempunyai maklumat dan sebar tu adalah sesuatu yang disukai oleh semua orang lah. Jadi apa yang penting di sini, apa yang penting menjawab soalan tadi ialah keperluan untuk semua pihak, pihak-pihak ni tadi, golongan-golongan tadi, untuk kenal pasti dulu. Tak ada masalah untuk share, tak ada masalah untuk berkongsi apa saja maklumat, tapi kita perlu tahu kunci bagaimana kita nak kenal pasti. Ini asaslah basically, macam mana kita nak tahu macam mana satu berita ni palsu ataupun benar, ataupun separuh palsu, ataupun bagaimana. Okey, apa yang kita boleh lihat? Antaranya ialah, pertama, kita kena tengok sumber. Sumber berita. Sumber berita. Okey, kita boleh semak satu berita. Sebenarnya kita boleh counter check satu berita. Selalunya kalau kita tengok sekarang kalau kita terima berita daripada mana? Dalam aplikasi WhatsApp selalunya. Ya, betul. Kan? Messaging WhatsApp system. yang paling laju.
paling pantas. Betul, even WhatsApp sekarang pun dia dah ada dia punya orang kata apa, tata cara macam mana dia cuba untuk elakkan atau kurangkan penyebaran yang terlalu meluas ni. Itu satu lah. Kita kena siasat di mana puncanya. Daripada mana isu benda ni sampai, adakah dia berpandukan daripada berita yang berasal daripada organisasi atau sumber yang sah, daripada sumber-sumber berita, sumber-sumber yang daripada badan-badan atau agensi yang berkata tentang satu isu tu sendiri, ataupun dengan agensi kerajaan yang mempunyai bidang kuasa terhadap sesuatu berita tersebut. Kalau contohnya kalau berita tentang pengumuman raya contohnya, kalau kita ambil, mohon kalau tu kita tahu daripada mana sebenarnya berita ni sampai. Adakah dia datang daripada jabatan ataupun kementerian yang berkelayakan, kementerian yang kita panggil mempunyai authority untuk memberi satu maklumat. Itu satu pertama. Kedua, kita kena lihat kandungan tu sendiri pun. Adakah kandungan tu kita tengok ada gaya dimanipulasi ataupun kandungan ni kita sendiri secara logiknya, secara kesedaran sosial kita tahu konteks dia berbeza atau konteks dia tidak kena dengan berita ni, kan? Jadi kita dari kesedaran tu, di situ dah ada red flag dah. Di situ dah ada red flag yang mana kita tahu ini kita kena double check dari ni. Dan seterusnya, satu lagi yang popular sekarang ni kalau kita tengok bila berkaitan dengan berita palsu ialah pemeriksaan tarikh ataupun bila sebenarnya isu atau perkara itu berlaku. Sebab ada setengah-setengah isu atau kes yang bila kita lihat dia merupakan kes-kes lama. Perkara-perkara yang dah disebut ataupun dah dibincangkan ataupun dah tak jadi punca dah ceritanya bertahun-tahun dulu, kemudian dibawa balik. Ini yang kita kata tadi lah, dengan oleh pihak yang berkepentingan, yang ada tujuan niat yang tidak baik atau niat yang jahat, cuba bawa balik perkara ni ke tengah ataupun keadaan semasa. Kalau kita lihat contoh-contoh isu seperti kalau kita lihat kita pernah jumpa isu coklat yang kononnya mengandungi bahan-bahan yang terlarang contoh, ataupun apa-apa jenis makanan yang mempunyai sumber-sumber yang terlarang. Bila kita lihat balik, ini berita yang mungkin di negara lain atau berita ni mungkin di tahun sebelum-sebelum ni cuma dibawa ke sekarang dengan niat-niat yang tidak baik. Itu pertama lah. Itu yang ketiga, minta maaf, yang kita perlu lihat. Kemudian rujukan. Ini berkaitan yang pertama sekali lah. Kita kena cuba rujuk berita ni dengan sumber lain. Selalunya kalau berita tu betul atau maklumat tu betul, selalunya dia akan datang dari 2-3 sumber. Dia tak akan datang daripada 2 sumber. Maksudnya katakanlah berita ni keluar dekat sahabat A, kita ambil mudah. Pemberita lain pun akan capture benda yang sama. Atau kementerian lain pun akan capture benda yang sama. Tapi kalau ni tiba-tiba ada satu je, tiba-tiba satu petikan yang kita tak tahu mana asal usulnya, itu juga perlu kita tengok balik lah. Dan yang paling ni sekali ialah kita kena ambil tahu ataupun cari dapatkan pengesahan yang relevan daripada pihak penguasa ataupun badan-badan yang tertakluk dengan isu berita tadi itulah. Baik, mungkin saya pun boleh kongsikan sikit. Kadang-kadang saya pun, kita pun nak tahu perkembangan terkini dan sebagainya kan. Saya sendiri secara personal akan rasa mungkin kalau ada satu berita tu ada sixth sense. Biar betul statement ni kan. Biar betul video ni kan. So dekat situ mungkinlah bila kita rasa ada sixth sense yang macam mencurigakan, statement-statement yang pelik dan sebagainya, kita cuba cari sumber yang betul, yang sahih, yang macam Tuan kata tadi, ataupun refer kepada beberapa mungkin surat khabar A, B, C dan sebagainya untuk kita tahu lebih tepat sebenarnya statement tu sahih ataupun tidak terlibat dalam berita palsu dan sebagainya. Tepat salah. Baik, seterusnya mungkin kalau virus COVID, kita tahu daripada COVID-19 2019. Tapi kalau virus tentang berita palsu ni yang dah menjadi satu kebimbangan negara kita ni sebenarnya Tuan, bila agaknya dia bermula kita dapat detect tu sebenarnya? Okey. Bila kita sangat, tapi mungkin secara inilah. Tapi sebenarnya kita dah boleh tengok pattern ataupun pola macam mana perkara-perkara ni, isu-isu berita tidak benar ni, berita palsu ni mula tersebar. Kita dah tengok. Kalau kita tengok balik
penggunaan ataupun literasi penduduk Malaysia, masyarakat kita dengan dunia digital sebenarnya adalah dia pemangkin kepada, ialah satu kemajuan, satu lagi ialah perkara yang seperti ini, berita palsu ataupun maklumat-maklumat yang tidak sah ni semua, jenayah-jenayah online ni semua, dia ledakan kemajuan teknologi pasca COVID-19 membuatkan perkara ini berkembang dengan pesat ke seluruh negara lah. Ruang internet ni semuanya, terutamanya media sosial, kini merupakan saluran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Semua lapisan masyarakat, daripada pekerja, daripada suri rumah sekalipun, apatah lagi kanak-kanak sekolah. Dulu dia dah belajar kat sekolah, lepas tu dah belajar dekat rumah masing-masing. Mungkin sekarang dah ada laptop masing-masing, dah ada handphone masing-masing mungkin, kan? Jadi daripada situ kita dapat lihat penggunaan ataupun penerimaan maklumat ni sangat luas lah. Hal ini kerana internet lebih pantas sekarang pun dalam menyalurkan semua ni. Kemudian kalau kita lihat trend tu juga, sifat internet tu sendiri, sifat internet tu sendiri merupakan demokrasi maklumat. Dia mengupayakan, dia membolehkan semua orang untuk mencipta content creator. Sekarang semua orang jadi content creator, macam-macam lah. Yang menarinya, yang menyanyinya. Dia nak jadi cita-citanya content creator, bukan dah doktor apa semua. Kan? Bahkan dia dah jadi satu, orang kata apa, looking forward to wanna be kan. Jadi yes, maksudnya penduduk kita sekarang, masyarakat kita sekarang bukan sahaja menerima, malah kita juga adalah sebahagian daripada yang mencipta konten. Dan mereka bebas sebenarnya. Alhamdulillah di negara kita tidak menghukum, dan mereka bebas menghasilkan sebarang perkongsian. Dia nak buat turun atau buat naik pelbagai bentuk video, audio, penulisan, gambar, bila-bila masa terbuka. Jadi ini antara yang pemangkin, kalau kita nak katalah, yang membawa kepada penyebaran ataupun tularnya banyak masalah-masalah yang melibatkan berita palsu. Betul-betul. Dia seiring dengan edaran zaman kita lah. Kalau dulu mungkin orang cakap-cakap mulut je. Tapi sekarang ni jari pun bercakap, mulut pun bercakap kan, untuk kita sebarluaskan maklumat. Kadang niat tu murni untuk mendidik dan sebagainya, tapi cuma mungkin dari segi konten tu kena perhalusi lagi sumbernya, ketepatannya dan sebagainya lah. Ya, betul. Baik, dia sebab silakan tuan. Kalau boleh saya tambah, dia macam kata tadi tu, berita palsu ataupun berita ni memang dia bukan baru lahir sekarang atau 2-3 tahun sebelum ni, dia dah lahir pada dulu lagi. Cuma keupayaan dia untuk tersebar dan lebih pantas atau lambat tu yang membezakannya sekarang je lah. Macam yang Sarah kata tadi, dulu dia orang sekadar bercakap secara depan-depan, jadi lambat untuk sampai ke orang ketiga, orang keempat, orang kelima dan seterusnya. Tapi sekarang dengan hanya satu klik share ratus akan beribu. Kalau yang ada follower banyak-banyak tu beribu, dia boleh dapat at one shot kan. Dan sifat kognitif manusia sendirilah, kognitif kita panggil dia kita ada satu terma tu, kita panggil, kita memang sentiasa mencari maklumat, kita eager ataupun kita information animal, yang kita sentiasa mencari-cari information baru, berita-berita, apatah lagi berita-berita yang sesuai dengan pandangan peribadi kita, perkara yang kita percaya, kita mudah terima lah. Betul-betul, saya setuju tu tuan. Baik, itu dia tadi saudara-saudari, kita dah kupaskan sedikit beberapa soalan mengenai topik kita pada kali ini, iaitu tangani berita palsu bersama dengan panel jemputan kita, iaitu teknologis Encik Faizul kita. Dia mewakili Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Perak. Baik, mungkin saya boleh tengok sikit komen daripada laman Facebook kita yang kita dah bersiaran secara langsung menerusi laman Facebook Penerangan Perak Page. Alhamdulillah kita punya sambutan sangat memuaskan pada petang ini, walaupun petang-petang Ramadan ni masih ceria penonton kita dekat sini. Baik, antara komen yang tertarik yang mungkin dia boleh ajukan soalan kepada tuan, iaitu daripada saudara Muhammad Fauzi Rosli. Baik, Tuan Faizul, apabila kerajaan mengumumkan sesuatu perkara sudah tentu ianya sahih, namun
andaian dan persepsi negatif akan timbul dalam kalangan masyarakat yang boleh mengganggu gugat ketenteraman dan perpaduan awam. Bagaimana pihak MCMC melihat perkara ini? Gitu kata dia. Silakan Tuan. Maksudnya macam mana MCMC membantu dalam ketenteraman awam ni lah untuk hal ini. Okey, baik. Bila kita menyebut dengan apa-apa sekadar orang kata inisiatif ataupun gerak kerja yang dilakukan oleh badan-badan kerajaan ataupun pandangan-pandangan kerajaan itu sendiri, MCMC sentiasa membantu dari sudut kita memastikan bahawa apa saja information, kita pastikan bahawa perkara itu sampai kepada penduduk ataupun masyarakat dalam informasi yang sebenar. Dia bukan saja melibatkan MCMC sebenarnya. Dia sebenarnya adalah bergantung kepada jabatan ataupun kementerian yang secara langsung terlibat dengan satu yang diusahakan. Contohnya katakanlah gerak itu ialah dijalankan oleh Kementerian Kewangan atau Kementerian Kesihatan contohnya, yang selalunya Kementerian Kesihatan atau Kementerian Pendidikan. Jadi apa saja inisiatif kerajaan yang dilakukan oleh itu akan dibawa oleh Kementerian Kesihatan atau Pendidikan yang contoh yang kita bagi tadi, dan dari segi MCMC kita pastikan bahawa perkara-perkara yang disebarkan melalui berita yang dibagi ini adalah kenyataan yang benar, yang tepat, dan ditentusakan oleh kementerian yang berkaitan. MCMC sendiri tak ada kuasa ataupun MCMC tidak mempunyai peranan untuk menentusahkan apa-apa berita, sebab kita perlukan jabatan yang berkaitan, JAKIM contohnya bila berkaitan dengan agama, polis terutamanya bila berkaitan dengan pelbagai isu-isu keselamatan atau isu-isu jenayah. Kita double check, kita minta jabatan-jabatan agensi-agensi ni yang untuk mesahkan perkara-perkara yang disebar luas. Jika ada sebarang kesalahan ataupun pelanggaran undang-undang yang berlaku di atas apa sajalah berita, sama ada berita yang berkaitan dengan kerajaan atau berkaitan dengan isu-isu institusi, specifically institusi mana-mana, kita ada tata cara dan akta-akta yang akan diguna pakai untuk menyelaras ataupun mengambil tindakan lah pada perkara-perkara ni. Yang akan mungkin seterusnya kita akan jelaskan lagi akta-akta yang berkaitan. Baik, itu kita refer kepada soalan kita yang seterusnya tu Tuan. Sebenarnya mengenai akta tu. Jadi apakah sebenarnya akta yang berkaitan dengan berita palsu ni Tuan? Boleh mungkin secara surface ni kita boleh kongsikan kepada silakan. Alright. Antara inisiatif ataupun usaha yang dilakukan oleh MCMC ni, kalau kita lihat, kita dilindungi, masyarakat Malaysia kita dilindungi oleh beberapa akta. Berbagai akta lah, termasuk yang nyata sekali perundangan yang sedia ada, yang kita ada sekarang ialah bawah Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, contohnya. Antara instrumen lah yang kita pakai, instrumen perundangan yang kita pakai untuk mengawal rekaan, penerbitan dan penularan apa saja jenis kandungan yang ada di media sosial ataupun di dunia digital. Langkah untuk pengemas kinian dan penambah baik akta-akta ini sentiasa dijalankan secara berterusan untuk kita, orang kata dunia digital sekarang ni berkembang pesat, macam-macam perkara baru akan timbul, besok akan baru, besok akan cara baru. Jadi akta-akta ini akan sentiasa dikemaskini. Kalau kita lihat secara spesifikly, kita akan ada dua section, di mana kita ada section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini diguna pakai atau ini untuk bagi penggunaan tidak wajar kepada aplikasi media sosial, media elektronik, platform ataupun seumpamanya bagi sebarang kandungan yang bersifat pertama lucah. Kita ada sumbang, perkara palsu. Ini tadilah berita palsu ni semua, perkara-perkara yang mengancam atau jelek dan menyakitkan hati, yes, dan menganiaya mungkin, dan
Yalah, antara dendanya disabitkan kesalahan boleh didenda hingga 50,000 atau penjara yang tidak lebih daripada 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan seterusnya yang paling berkait ialah Seksyen 505 Kanun Kesihatan. Ini lebih kurang sama, yang di mana jika ia menyebabkan ketakutan atau kegetaran awam kepada mana-mana golongan awam dan dia membutuhkan hampir 2 tahun penjara dan denda. Bukan calang-calang Okey. jugalah dia punya hukuman. Betul. Dan bukan saja itu, undang-undang ataupun akta-akta lain yang berkaitan, yang relevan dengan satu-satu kes juga diguna pakai. Kita lihat jika ada setengah-setengah kes tu berkaitan dengan berita palsu berkaitan dengan perubatan tadi, kita ada undang-undang di bawah itu. Kalau ada KPDHP kan, jualan-jualan tidak sah ataupun jualan-jualan perniagaan yang tidak, itu juga tertakluk pada undang-undang yang dipegang oleh agensi yang berkaitan lah. Selain daripada itu, MCMC juga ada membentuk satu jawatankuasa dipanggil Jawatankuasa Jenayah Cyber, PDRM MCMC. Kita bekerja rapat lah dengan pihak polis untuk melihat ataupun kita panggil bertindak secara strategik terhadap semua kes ataupun apa-apa tindakan yang kita ambil. Baik, itu dia serba sedikit lah mengenai mungkin secara surface saja akta dan juga hukuman yang bakal dihadapkan oleh pesalah-pesalah yang tidak bertanggung jawab lah. Kan? Okey, mungkin kita boleh baca sedikit lagi beberapa komen daripada penerangan Kampa terbaik katanya. Kemudian ada satu produk daripada MCMC juga, Pusat Ekonomi Digital Pedi Kampung Kubang Halban. Di thumbs up. Lepas tu Muhammad Iswandi terbaik. Awi Indra pun bagi 3 thumbs up. Pusat Ekonomi Digital Pedi Gunung Semanggul. Another one. Saya pernah pergi di Pedi Kampung Tusun, Batu Lapan di Hulu Kinta. Masa tu lawatan esko kita. Kan, ya betul. Masa tu kita dapat tahulah sebenarnya Pedi ni sebenarnya banyak juga dia punya produk. Contohnya dia beri khusus kepada usahawan-usahawan untuk memajukan lagi perniagaan dalam platform social media. Itu salah satu yang menarik untuk yang mana menonton ni boleh tengok lagi info tu, tengok lagi maklumat tu untuk dapatkan perkhidmatan tu daripada pihak Pedi sendiri di bawah MCMC. Baik, seterusnya Muhammad Haris Razi, Kalaivani, thank you so much sebab support kami punya slide pada petang ini. Japan Hulu Perak terbaik, Maria Clara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada satu lagi soalan Tuan daripada Suzira, iaitu Tuan, ada kemungkinan tak penyebaran berita palsu ni melibatkan kanak-kanak ataupun remaja bawah umur, sebab sekarang kanak-kanak sekolah ni pun dah ada akses kepada telefon bimbit, lepas tu mudah akses kepada internet, dah ada laptop sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang tu anak buah saya lebih cerdik ya nak main aplikasi sesuatu tu, kita pun tak tahu benda lah sebenarnya. Baik, mungkin komen daripada Tuan sikit. Terima kasih. Ya, kita memang fahamlah sekarang ni semua golongan kan, daripada yang berumur hingga yang sekecil-kecil anak pun dah mula gunakan device, gunakan gadget apa semua. Dan device gadget ni adalah punca kepada maklumat lah, punca kepada penerimaan maklumat yang mereka absorb ni semua. Jadi memang kita tak dapat lari, ini sebagai daripada tanggungjawab kita, masyarakat umum, apatah lagi MCMC, untuk membantu, kita panggil mendidik ataupun membantu memberikan maklumat bagaimana sebenarnya. Jadi untuk golongan kanak-kanak, golongan sekolah, kami di MCMC sendiri kita ada inisiatif yang khas ataupun yang kita panggil, kita memang cater untuk kanak-kanak. Kita ada yang paling hampir kita ada klik dengan bijak contohnya, di mana pihak MCMC seluruh negara, di pejabat-pejabat negeri seluruh negara akan turun ke sekolah-sekolah, turun ke universiti-universiti ataupun pusat-pusat pengajian, sekolah rendah, sekolah menengah. Kita sendiri akan turun dan berjumpa dengan murid-murid, anak-anak sekolah ni, dan kita jelaskan
apa itu sebenarnya tata cara atau penggunaan social media khasnya, dan umumnya cara penggunaan media elektronik lah, device-device ni. Kita jalankan pendidikan lah, kita utamakan pendidikan, pengenalan supaya mereka lebih arif, mereka lebih orang kata apa, terjagalah kan. Kita lebih peka, katanya lebih peka dalam isu-isu semasa dan apa sebenarnya masalah ataupun perkara yang perlu mereka elakkan di dunia digital. Betul, dan kita harapkan jugalah ibu bapa ataupun penjaga itu sendiri membantu untuk memantau mereka dan juga memberikan sedikit didikanlah mengenai penggunaan media sosial, pencarian informasi dan sebagainya. Baik Tuan, sebelum kita ke soalan seterusnya, kita akan ke video, satu video slot yang kita khaskan untuk penonton kita pada petang ini. Jom sama-sama kita saksikan. Pihak kerajaan dari semasa ke semasa akan meneliti cadangan-cadangan seperti yang Berhormat sebutkan tadi supaya rakyat menjadi lebih bijak, lebih cakna, lebih prihatin dan lebih literate, lebih faham dan fasih tentang demokrasi. Jadi saya sarankan ahli-ahli parlimen untuk mengguna pakai platform-platform yang telah disebutkan tadi, sebenarnya.my dan mycheck.my, untuk mengesahkan maklumat. Terima kasih. Fahmi berkata MCMC mempunyai sebuah unit dinamakan sebenarnya.my untuk memperjelas dan memperbetulkan maklumat palsu, manakala bernama mempunyai platform mycheck.my untuk mengesahkan kesahihan sesuatu maklumat yang disampaikan. mycheck.my ialah platform semakan fakta yang beroperasi secara bebas untuk membantras maklumat palsu dalam konteks Malaysia, terutamanya berkaitan isu yang memberi kesan kepada kehidupan seharian rakyat. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Putih dari Perikatan Nasional, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, berhubung langkah kerajaan untuk membuat semak dan imbang berkenaan isu politik yang dikeluarkan pemimpin. Terima kasih Tuan Speaker. Baik, itu dia tadi petikan ucapan daripada Yang Berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital kita di satu sidang parlimen mengetengahkan dua medium untuk masyarakat kita mungkin imbang, check and balance lah mengenai berita-berita palsu, iaitu mycheck.my dan juga sebenarnya.my. Betul ya Tuan? Okey. Okey. Seterusnya kita ke soalan yang membawa kita kepada soalan ke-5, iaitu SKMM sendiri sebagai kementerian di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya untuk menangani berita palsu ni. Mungkin apakah usaha yang dijalankan oleh pihak MCMC ataupun SKMM sendiri? Silakan. Okey, bila bercakap tentang usaha yang dijalankan, seperti yang kita sebut tadi peringkat awal, kita selain daripada tindakan penguatkuasaan itu sendiri, MCMC juga membantu kerajaan dalam menjalankan usaha dan pendekatan dalam dua jenis bentuk. Pertama dari segi bentuk administratif. Yang kedua ialah usaha-usaha proaktif dalam menangani isu-isu berita palsu, berita tidak benar ni. Okey, bila kita lihat yang pertama, pendekatan administratif, di mana pihak MCMC menjalankan inisiatif awal ataupun inisiatif kawal selia bersama dengan penyedia-penyedia platform atau aplikasi-aplikasi yang sering digunakan. Kalau kita ambil contoh yang paling tinggi penggunaannya di Malaysia oleh pengguna di Malaysia ialah TikTok, Twitter, Google dan Facebook. Dan mereka ni sentiasa berterusan dalam bekerjasama dengan pihak kerajaan, pihak MCMC dalam menurun atau memadamkan kandungan yang menyalahi undang-undang Malaysia. Selaras dengan terma dan syarat piawai komuniti bagi pihak penyedia platform. Dia bergantung juga kepada community guideline mereka masing-masing lah. Dan kandungan yang disahkan sebagai berita palsu ataupun yang kita report sebagai berita palsu akan dinilai, dan jika sesuai dia akan dipadamkan oleh penyedia-penyedia platform ini. Itu dari sudut administratif. Seterusnya kita juga menjalankan usaha-usaha untuk memberi
notis pemberitahuan, kita jalankan maklumat dan amaran kepada pihak awam berkaitan perkara ataupun isu-isu yang berlaku. Pihak kementerian melalui MCMC sendiri akan mengeluarkan notis amaran atau pemakluman kepada orang awam bagi mengelakkan sebarang isu-isu atau perkara-perkara yang menjadi tular jika dia menyalahi undang-undang ataupun tidak benar. Kita akan keluarkan notis. Kita kata okey, ini adalah berita palsu, inilah berita yang melanggar undang-undang. Kita akan quickly secara cepat cuba untuk sebarkan semula atau counter balik berita yang tidak sah ini. Dan yang paling antara yang kita ialah kita juga jalan kesekatan kepada, ini khas kepada sesawang lah, kalau ada website atau page yang mempunyai, yang kita tengok menjalankan aktiviti atau usaha yang tidak sopan atau menggugat keharmonian awam, memang kita akan bertindak di bawah Seksyen 263 Akta Komunikasi dan Multimedia 98, di mana dia membolehkan pihak MCMC melakukan tindakan menyekat sesawang lah. Kan satu lagi adalah proaktif, tindakan proaktif. Ini apa yang saya sebut tadi awal lah, macam program-program advokasi bersama-sama dengan sekolah, dengan pihak-pihak kementerian, serta membantu dari segi menyebarkan perkara-perkara positif melalui kerjasama bersama dengan agensi-agensi yang terlibat dengan sesuatu berita tu sendiri. Kita akan engagement tu pentinglah dengan masyarakat. Dan seterusnya ialah portal sebenarnya macam yang diutarakan oleh YB Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita ada portal sebenarnya .my. Portal ni sebenarnya dah lama, dari 2017 kita dah mula usahakan. Dan yang terbaru kita ada portal MyCheck, mycheck.my. Itu juga antara usaha yang ni lah. Macam portal sebenarnya .my tu kini dah cecah hampir 4.4 juta hit setiap bulan. Tahniah ini semua kepada MCMC. Terima kasih. Ini usaha ramai pihak sebenarnya. Dia bukan MCMC saja. Kerana macam saya kata awal tadi, MCMC bukan pihak yang direct tentukan berita ni betul atau berita ni salah. Kita tak tentukan. Yang tentukan, yang mempunyai authority untuk tentukan adalah bahagian ataupun kementerian ataupun pihak-pihak yang memang specifically ada kuasa terhadap berita itulah. Contohnya macam saya cakap tadi, kalau nak cakap hari raya, hari Jumaat ke hari Sabtu, kita rujuk kepada agensi yang ada kuasa ataupun mempunyai kelayakan untuk memperkatakan sesuatu perkara itu. Kita tak boleh ambil pick berita yang sembarangan. Silap nanti kita ambil berita dari negara seberang, berita dari negara Arab, kadang-kadang kita ambil kan. Jadi itu kita kerjakan. Jadi MCMC melalui sebenarnya .my, kita invite agensi-agensi ataupun pihak-pihak ini untuk memberikan dia punya maklumat yang sah. Kalau berita yang tersebar tu tak sah, dia akan bagi maklumat. Okey, berita ni tak sah, yang sahnya bagaimana? Yang betulnya apa? Itu sebenarnya peranan sebenarnya .my. Seperti namanya lah, sebenarnya. Yang sebenarnya. Yes, yang sebenarnya. Macam Nabi Yuna tu. Kan. Di mana orang Tuan, silakan. Orang awam boleh check portal ni kan, boleh check, boleh tengok real time maklumat-maklumat yang disediakan. Selain itu yang advokasi lah, klik dengan bijak kan, kita jalankan, memang sentiasa berjalan. Dah hampir 5 tahun, 7 tahun kita sentiasa jalankan advokasi bersama golongan-golongan masyarakat. Betul, dan yang saya tahu sebenarnya .my ni pun bukan saja portal secara laman web, dia ada juga di Twitter dan juga Telegram punya channel kan. So just access saja. Semudah itu. Baik Tuan, mungkin ni soalan yang terakhir kita akan petik daripada komen di laman Facebook Penerangan Perak page kita, daripada saudari Nur Laila Abdul Aziz. Tuan, kita faham kerajaan sentiasa lakukan usaha berterusan untuk menangani isu berita palsu ni.
Namun begitu, masih ada dakwaan yang kita dengar bahawa tindakan MC mengambil masa yang agak lama untuk beri tindakan kepada pesalah tu. Apa komen Tuan? Silakan. Okey. Baik, berkenaan dengan tindakan yang dijalankan, kita untuk sedia maklum kita memang menerima pelbagai aduan melalui daripada kita punya platform-platform yang sedia ada lah, daripada platform ada yang report melalui terus kepada MCMC, ada yang report ke polis. Okey, setiap daripada aduan-aduan ini semestinya memang kita akan teliti, kita akan tengok. Kita akan tengok di mana jika ada sebarang ciri-ciri pelanggaran undang-undang pada setiap aduan. Kita akan lihat semuanya, kita akan kaji dan teliti. Kemudian kita akan, daripada situ baru kita akan jalankan usaha ataupun tindakan selanjutnya berdasarkan kesalahan yang terdapat dalam satu-satu aduan itulah. Memang mengambil sedikit mungkin mengambil sedikit masa sebab penelitian itu penting dan kita kena analisa bahawa isu-isu itu adalah berkaitan dengan agensi mana ataupun berkaitan dengan pihak mana. Kita kena double check semua maklumat ini. Jadi apa yang pasti semua aduan diambil kira, semua aduan dilihat dengan teliti dan tindakan akan diambil. Jangka masa ataupun waktu yang undang-undang ataupun tindakan yang diambil itu bergantung kepada kapasiti ataupun bergantung kepada isu ataupun bergantung kepada kesalahan yang terdapat pada sesuatu aduan itu. Baik, Tuan. Okey, ada permintaan daripada penerbit sebab soal ataupun topik kita ni sangat panas petang ni. Ada lagi satu saja soalan yang mungkin kita petik daripada komen penonton kita daripada saudara Khairul Firdaus. Sejauh manakah pihak MCMC dapat mengambil tindakan terhadap penyebaran berita palsu yang semakin menjadi-jadi pada masa kini? Walaupun pihak kerajaan telah memberi jaminan untuk mengambil tindakan segera terhadap perkara ini. Maksudnya, terima kasih. Apakah? Silakan. Terima kasih untuk soalan tu. Bagus kerana apa yang perlu yang saya nak kongsikan ialah kita kena lihat begini. Bila kita cakap mengambil tindakan, kita kena sedar bahawa setiap tindakan ataupun rancangan contohnya yang saya sebut tadi awal-awal tadi, undang-undang, advokasi ni semua, itu sebahagian daripada tindakan. Apa yang lebih penting sini ialah kesedaran masyarakat umum. Itu kepentingan yang kita tahu bahawa kita kena sedar bahawa keperluan untuk kita mencipta ataupun menjaga ekosistem maklumat masyarakat dalam keadaan yang baik dan positif. Okey, kita tidak boleh kata tindakan tidak ambil. Tindakan itu sedia ada, dan ada platform-platform untuk diambil tindakan. Tapi apa yang lebih penting sini ialah kesedaran masyarakat itu sendiri bahawa perkara ni kita tidak boleh ambil remeh, perkara ni kita tak boleh ambil mudah, dan bila kesedaran itu timbul, kesedaran itu ada, insya-Allah makin lama saya yakin masyarakat sekarang berbanding mungkin setahun atau 2 tahun dulu, sekarang dah semakin peka, dah semakin daya analisisnya pun dah semakin tinggi kan. Kita dah semakin sedar, insya-Allah tak lama lagi tindakan-tindakan yang bersifat undang-undang atau bersifat ni dah mungkin dah semakin kurang kerana kesedaran tu dah timbul. Di mana kat situ kita dah create satu suasana ataupun budaya informasi yang tenang, budaya penerimaan informasi yang lebih matang dan berhemah. Betul tu Tuan. Maknanya kita mulakan daripada diri kita sendiri. Sedar bahawa itu tanggungjawab bersama. Bukan sahaja agensi kerajaan tapi masyarakat itu sendiri kena buka minda, terima didikan ini untuk kita sama-sama berganding bahu, masyarakat, rakyat kita dan juga agensi kerajaan untuk sama-sama kita lawanlah berita palsu ni, tanganinya dengan lebih baik dari masa akan datang. Baik Tuan, last sekali mungkin ada pesanan ataupun nasihat Tuan kepada masyarakat dan juga mungkin ada ucapan raya ke? Sebab kita pun dah dekat nak penghujung Ramadan. Silakan Tuan.
Okey. Baik Sarah. Okey, kepada masyarakat awam, masyarakat umum, apa yang pihak MCMC lah, pihak MCMC boleh kongsikan bahawa uh, adalah penting untuk kita simpan sedikit rasa uh, curiga ataupun rasa mempersoalkan. Itu penting sebenarnya di peringkat sekarang. Bila kita dapat satu maklumat, kita tanya, ya ke? Betul ke? Kan? Itu penting. Kerana dia melibatkan kawalan kendiri. Kita sebenarnya yang mengawal benda tu, kan? Kita bukan semua orang ada orang kata apa tanggungjawab untuk sebarkan, tak ada. Dia tidak jatuh kepada siapa-siapa untuk menyebarkan. Dia totally pada diri kita sendiri. Jadi macam mana kita kawalkan diri, macam mana kita kawal diri kita ialah melalui kita create satu soalan. Adakah perkara ini benar? Okey. Kalau dia benar sekalipun, adakah ia membawa faedah kepada orang lain? Kita kena tengok. Kita nak sebarkan adakah apa yang aku nak bagi ni berfaedah kepada orang lain. Kalau berfaedah, alhamdulillah, silakan. Kalau dia sesuai untuk diri kita saja, bukan untuk bermakna untuk bermaksud untuk orang ramai, mungkin kita kena fikir balik sama ada kita nak share atau tidak. Betul. Kan? Apatah lagi benda-benda yang bersifat peribadi pada orang lain. Dia tak ada kaitan dengan kita. Jadi adakah positif untuk kita sebar luaskan perkara berkaitan dengan orang lain? Itu kita kena lihat balik lah. Kita kena tengok balik. Amalan menyemak tadi, kita dah tengok kawalan diri. Kemudian kita tengok dari segi kita kena kesedaran undang-undang tadi, kita kena sedar. Macam kita kena sedar bahawa kita dikawal oleh undang-undang yang sedia ada sebenarnya. Untuk kesalahan-kesalahan lah, bukan kawal kita dari sudut macam apa boleh buat, apa tak boleh buat. Tapi maksudnya kita bebas tapi dalam ruang lingkup undang-undang atau tata cara yang dibenarkan. Kita kena sedar tu. Dan yang paling penting untuk para penonton yang lain juga ialah terutamanya ibu bapa, peranan penting dalam melatih dan menasihatkan anak-anak. Kita kena beri perhatian kepada tata cara penggunaan, apa yang anak-anak kita lihat, apa yang golongan-golongan remaja sekarang involve ataupun dia orang kata apa, dia mudah terjebak lah betul dengan perkara-perkara yang di dalam dunia internet, pelayaran internet ni. Kita bimbing, kita tak boleh elak dari kita tak boleh menafikan pun penggunaan ni semua. Dia penting untuk kita, tapi bagaimana kita menggunakannya lah. Kalau kita tengok macam perumahan yang popular ialah penggunaan pisau lah, kan? Pisau boleh masak untuk berbuka puasa ni nanti, kan? Dan pisau juga kita boleh guna untuk benda-benda yang boleh digunakan untuk benda-benda yang mencederakan ataupun berbahaya. Apatah lagi kalau pisau ni bagi pada kanak-kanak, sama. Kan? Kita bagi handphone, kita pakai tak apa, belajar pakai. Tapi apa yang dibuat kita tengok, kita lihat, kita nasihat. Itu penting. Dan juga penting dalam kita mendidik masyarakat ataupun kita mengawal dalam mendirikan masyarakat yang lebih prihatin. Pengguna media sosial juga kena peka dan mempunyai kemahiran untuk melaporkan kesalahan. Ini penting sebab ramai orang tahu benda ni salah. Orang tahu ini tidak betul. Tapi macam mana kita nak laporkan perkara ni? Kalau media platform tu sendiri, contohnya Facebook, Twitter, mereka ada tata cara, ada mekanisme macam mana kita boleh report. Ini adalah berita yang mengganggu ketenteraman awam. Ini adalah berita yang dia ada kategori-kategori dia lah yang kita boleh lihat. Kita boleh tengok kita punya platform ataupun aplikasi yang kita pakai tu, dia ada syarat-syarat ataupun dia ada, mesti ada setting dia macam mana kita nak flag off, kita nak reflectkan satu-satu isu yang itu kita kena mahir, kita kena tahu, kita jangan tahu guna pakai untuk untuk bersosial saja perkara-perkara ni. Sebab penting, sebab dia Sarah kalau boleh saya kongsikan, MCMC kita tak ada keupayaan ataupun kebolehan untuk pantau semua. Kita tak boleh nak tengok, kita tak boleh nak pantau WhatsApp, kita bukan orang yang boleh pantau Facebook, semua akaun, semua Twitter, kita tak boleh pantau dan kita tak akan pantau pun benda tu sebab itu adalah perkara peribadi masing-masing. Jadi kita perlukan kerjasama semua pihak, pihak lain yang bila dapat lihat, ada akaun ni menyebarkan berita-berita macam ni ataupun yang bersifat negatif macam ni.
kan. Mereka boleh flag, mereka boleh report kepada platform itu sendiri ataupun mungkin sampai satu tahap mereka boleh report kepada pihak polis ataupun pihak MCMC. Kemahiran ini penting. Betul. Jadi ya, itu kalau kita bercakap tentang pendekatan lah oleh masyarakat terhadap isu-isu berkaitan dengan berita tidak benar. Baik. Apa yang saya fahamnya sebenarnya kita yang pertama sekali semak. Timbulkan satu rasa mungkin curiga lah sikit apa-apa info yang kita dapat tu. Semak betul ke tak betul dan kita tanya balik bermanfaat tak untuk masyarakat kita atau hanya perlu kita biarkan begitu saja. Kan? Ya. Kalau kata salah, kita laporkan kepada pihak yang sepatutnya pihak berkuasa untuk kita sama-sama menangani berita palsu tu dari terus disebarluaskan untuk tatapan umum lah. Itu tanggungjawab masyarakat sebenarnya untuk sama-sama bantu kerajaan tangani berita palsu ini. Kita kena Yes, sedar sebab berita palsu ni kalau kita teliti sebenarnya dia boleh berhenti. Dia berhenti di tangan kita. Dia berhenti di tangan kita. Jadi kalau kita tengok okey ini tidak benar ataupun kita tak pasti ataupun dia tak ada kepentingan kepada kita untuk kita sebarkan, kita stop. Berita itu berhenti kat kita. Kita yang bagi kuasa tu. Okey, betul. Kalau terhenti kat kita sebenarnya dah satu kejayaan peribadi untuk diri kita. Ya. Kalau dia berjalan dengan berleluasa sebenarnya kita sebenarnya ejen memusnahkan lagi masyarakat kita, betul tak? Ya. Betul sangat. Okey. So mungkin dah akhir slide kita pada petang ini. Ucapan raya, permintaan daripada penerbit nak dengar ucapan raya daripada Tuan dan juga warga MCMC Negeri Perak itu sendiri. Silakan. Okey, hari raya lagi kurang 9 hari ya. Untuk kita insya-Allah 10 kita malam akan terakhir. ya 10 malam terakhir kita akan menyambut hari raya. Jadi saya mewakili pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia khasnya di negeri Perak ini, warga kerja di sini mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua, terutama kepada rakan-rakan penonton, rakan-rakan saya di pusat-pusat ekonomi digital yang turut serta dalam sesi kali ini. Selamat hari raya kepada warga Japan, kepada warga kementerian. Jadi sekali lagi selamat hari raya, maaf zahir batin. Okey, rasa macam dendam perantau pula sebab kita dari sidang kan. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel jemputan kita, teknologi Faizul Azli Mahat daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Perak atas kupasan topik kita pada petang ini iaitu tangani berita palsu, dan kita harapkan anda yang menonton, saudara-saudari yang menonton siaran secara langsung menerusi laman Facebook Penerangan Perak page ini mendapat sedikit informasi, sedikit maklumat, sedikit kesedaran, dan yang paling penting amalkan dan juga sebarluaskan maklumat ini untuk sama-sama kita menjadi ejen kepada tamatnya berita palsu bagi pembangunan masyarakat dan negara kita. Okey, saya Sarah Nur Saad dan juga kru influencer Japan Negeri Perak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua yang menonton, kepada semua warga Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perak, Jabatan Penerangan Malaysia, kementerian, rakan-rakan agensi yang lain, rakan-rakan strategik. Dan kita harapkan Ramadan ini membawa 1000 rahmat kepada kita dan insya-Allah Syawal 1000 kebahagiaan. Salam sayang, salam Malaysia Madani daripada saya Sarah Nur Saad. Kita ada Puan Laila, Suzira, kita ada Syafiq, kita ada Cik Wandi, Puan Rina yang berada di belakang tabir untuk influencer Japan siri kedua bagi Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perak pada petang ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.